Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi saudara pengerusi majlis, yang dihormati dan dikasihi sahabat lama saya, saudara Dr. Rosli bin Alani, Ketua Pemuda PAS kawasan Kota Baru. Yang dihormati dan dikasihi juga sahabat saya, saudara Lim Guan Seng, pengerusi Dewan Himpunan Penyokong PAS Negeri Kelantan, yang juga ahli majlis Bandaran Kota Baru. Yang dihormati dan dikasihi wakil daripada ahli-ahli baru PAS daripada cawangan Flat Buluh Kubu, pimpinan PAS dan juga Pakatan Rakyat, tuan-tuan muslimin muslimat semua, alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ini. Dan kita doakan semoga sepanjang 2 jam kita dalam majlis ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebagai majlis ibadah ataupun majlis ilmu kita. Ianya bergantung kepada doa kita. Kalau doa kita baik, insya-Allah baiklah yang kita dapat, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Itu adalah peraturan dan juga batas-batas Allah. Hudud itu bermaksud peraturan. Hudud itu bermaksud undang-undang. Hudud itu bermaksud batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan ini adalah surah An-Nisa, daripada surah An-Nisa. Dia merujuk kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan harta pusaka. Antara hukum yang sangat terperinci yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam Al-Quran dengan jelas adalah hukum berkaitan dengan harta pusaka. Sangat terperinci, sangat jelas. Terutamanya dalam surah An-Nisa. Setelah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu berkenaan dengan hukum harta pusaka, Allah sebut tilka hududullah. Itu adalah hukum Allah. Itu adalah peraturan Allah dan hendaklah kamu taat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan haji dalam bab lain. Kemudian Allah sebut tilka hududullah. Itu adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Hukum puasa berkenaan dengan akhlak berpuasa dengan isteri kita bagaimana. Kemudian Allah sebut tilka hududullah. Itu adalah peraturan dan hukum Allah. Kemudian Allah sebut berkenaan dengan hukum at-talaq, hukum bercerai setelah kahwin. Bagaimana caranya bercerai kalau terpaksa bercerai, walaupun perceraian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, walaupun halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut tilka hududullah. Itu adalah peraturan Allah. Apabila kita sebut hudud, sebab saya diminta pada malam ini untuk menjelaskan berkenaan dengan hudud, berkenaan dengan pelaksanaan hudud di Kelantan pada tahun 2015. Itu adalah keputusan Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi apabila kita sebut hudud, sebenarnya salah kalau kita hanya menganggap bahawa hukum hudud itu adalah hukum mencuri,
hukum berzina, hukum merompak. Salah sebenarnya. Sebab hudud itu yang dimaksudkan oleh Allah adalah semua hukum Allah. Bukan sahaja hukum jenayah sahaja, tidak. Sembahyang hudud, puasa hudud, talak hudud, harta pusaka hudud, semuanya hudud. Kita sembahyang sebab kita kata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita buat. Kita puasa, kita kata itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kita buat. Malah kita kata siapa yang mengingkari puasa maka kafir dia, sebab dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita buat haji, kita ikut peraturan haji sebab dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kata kalau kita langgar, haji kita terbatal. Kalau kita engkar, syahadah kita gugur. Sebab apa? Sebab dia hukum Allah Subhanahu wa taala. Harta pesaka, berebut macam mana harta pesaka pun, apabila kita bawa ke mahkamah syariah, dia akan ikut sebagaimana yang diperintah Allah dalam surah An-Nisa. Dan kita tidak boleh engkar, sebab itu adalah hududullah. Tapi kenapa apabila sampai hududullah berhubung dengan hukum jenayah, maka kita teragak-agak untuk melaksanakannya? Maka kita masih lagi memikir-mikir bagaimana cara melaksanakannya. Sedangkan kita mempunyai kuasa. Maksud saya, kuasa di sini adalah kuasa untuk melaksanakan hudud. Kita di Kelantan ini, kita tidak ada kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan hudud. Saya akan ceritakan insya-Allah dalam masa 30 minit yang saya berikan. Kalau tak sempat, tuan-tuan boleh tanya. Ya. Apabila kerajaan diberikan kuasa sepenuhnya, kenapa tidak laksanakan hududullah? Tapi dalam masa yang sama, kita boleh terima hukum Allah dalam bab sembahyang, dalam bab haji, dalam bab hukum talak, perkahwinan dan sebagainya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada kita. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kenapa kamu sebahagian daripada hukum aku kamu terima, sebahagian daripada yang lain kamu tolak? Kenapakah kamu berlaku sedemikian? Sesungguhnya orang yang berlaku sedemikian itu azabnya amat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala, amat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menerima azab yang pedih di akhirat nanti. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin. Tidak harus sekali-kali, haram sekali-kali bagi seorang mukmin lelaki dan juga perempuan, apabila Allah putuskan sesuatu hukum dalam Al-Quran, begitu juga apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putuskan hukumnya dalam sunnah-sunnahnya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka ada pilihan, sama ada mereka nak ikut ataupun mereka nak tinggalkan. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, sesiapa yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesiapa yang derhaka kepada rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, mereka adalah orang-orang yang sesat. Itu adalah amaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita kembali kepada hududullah, kita kembali kepada hukum hudud dalam bab jenayah. Ulama-ulama telah menetapkan bahawa hudud dalam bab jenayah ini dalam Al-Quran Allah sebut antaranya adalah hukum bagi orang yang mencuri. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran dengan jelas, as-sariqu was-sariqatu
faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Orang yang mencuri, lelaki dan perempuan, apabila sabit kesalahannya, cukup syarat-syaratnya. Syaratnya banyak. Dalam hukum hudud kita Kelantan pun kita sebut syarat-syarat sebelum kita jatuhkan hukuman. Mencurinya bukan kerana dipaksa, mencuri bukan kerana lapar, dan barang yang dicuri itu mestilah cukup nisabnya, bukan harga setakat RM10 ataupun RM50, cukup nisabnya. Dan barang yang dicuri itu pula bukanlah kata kita letak atas tangga. Kalau kita letak atas tangga, ada orang ambil barang kita, si pencuri tidak boleh dihukum potong tangan, dia hanya boleh dihukum ta'zir sahaja. Maknanya sekiranya dia lelaki dan perempuan tersebut mencuri dengan sebab niat jahat, menceroboh masuk rumah orang, ambil barang yang berharga tanpa ada sebab langsung untuk dia mencuri juga, faqta'u aydiyahuma, hendaklah kamu potong tangan dia. Jazaa'an bima kasaba, itu adalah balasan perbuatannya. Nakalan min Allah, ada hikmahnya. Dan serah kepada Allah, Allah kata serahkan kepada aku. Nakalan, nescaya ia menjadi tegahan kepada orang lain daripada melakukan perbuatan yang sama. InsyaAllah sekali dihukum, InsyaAllah orang lain tak akan berani lagi melakukan perkara yang sama. Allah akan campakkan perasaan takut untuk melakukan jenayah itu dalam jiwa manusia. Sebab itulah undang-undang Islam ini, dia bukan sahaja mencegah manusia daripada melakukan perbuatan itu, tetapi dia ada unsur-unsur barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan campakkan dalam hati dia supaya dia jadi takut. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala campakkan dalam hati pemimpin UMNO. 20 tahun dulu pemimpin UMNO lah yang menentang hudud daripada dilaksanakan. Kita nak laksanakan dalam negeri yang kita menang Kelantan, tapi dialah yang menghalang kita. Tetapi alhamdulillah, nampaknya akhir-akhir ini pemimpin-pemimpin UMNO sendiri dia minta kita supaya buat hudud. Kami tak berani lagi nak buat hudud di Malaysia. Cuba buat dulu di Kelantan, kamu yang buat. Kita akan tengok, kalau berjaya kami ikut. Kita ambil tanggungjawab ini insya-Allah. Tiba-tiba apabila ada pemimpin UMNO yang bagi jalan kepada kerajaan negeri Kelantan untuk buat hudud, maka kita tengok sebagaimana kata Dr. Rosli tadi, orang-orang UMNO di kampung-kampung kita di Kelantan ni pun pakat ramai-ramai kata kami sudah lama nakkan hudud. Sepatutnya kalau UMNO ni sudah lama nakkan hudud, dia kena desak, dia kena minta pemimpin UMNO di peringkat kerajaan pusat buat, sebab mereka yang ada kuasa untuk buat. Kita di Kelantan ikut undang-undang Malaysia, kita tidak ada kuasa, tuan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan orang berzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan lelaki yang berzina, sabit kesalahan dia. Nak mensabitkan kesalahan zina ini pun susah, tuan-tuan. Dia ada dua cara sahaja. Yang pertama syahadah, mesti kena ada 4 orang saksi yang adil, 4 orang saksi yang baik, yang melihat perbuatan tersebut dengan jelas, tuan-tuan. Ataupun dia sendiri yang membuat pengakuan bahawa dia telah berzina, maka dihukum sebatan 100 kali sebat. Dan sebatan secara Islam ini lain dengan sebatan di mahkamah sivil. Sebatan di mahkamah sivil, mahkamah tinggi, sebatan untuk menyakitkan. Sedangkan sebatan dalam Islam adalah sebatan untuk mengajar dan mendidik, supaya dia rasa malu dengan perbuatan dia. Nabi ajar bahawa sebatan itu hendaklah tidak lebih daripada angkat, nak sebat itu tidak lebih daripada paras bahu. Rotan yang digunakan itu pula tidak boleh rotan yang besar, kecil sahaja. Dan sebatan itu pula jangan sebat di satu tempat sahaja, mesti di tempat-tempat yang berlainan dengan perlahan, bukan untuk menyakitkan tetapi untuk menimbulkan suatu perasaan bahawa beginilah caranya Allah Subhanahu Wa Taala mendidik manusia yang melakukan kesalahan. Ya. Tuan-tuan
yang dihormati dan dikasihi sekalian, ini adalah perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Kalau ikut fiqh, kalau ikut usul fiqh, perintah Allah ini sabit dengan jelas sekali dalam Al-Quran. Dia panggil dengan qat'i, qat'iyatul thubut wa qat'iyatul dilalah. Qat'iyatul thubut maksudnya perintah ini adalah perintah yang sabit daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang jelas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi, yang tak ada seorang pun ulama yang menolak Al-Quran dan menolak hadis Nabi. Yang kedua, qat'iyatul dilalah. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu pula adalah ayat yang jelas sangat. Hadis itu pula hadis yang jelas sangat. Tidak ada pertelingkahan pandangan, perbezaan pendapat di kalangan para sahabat. Kalau Allah kata mi'atu jaldah 100 kali, maka ulama kata 100 kali. Tak ada seorang pun ulama kata 90 kali. Tak ada seorang pun ulama kata 110 kali, tak ada. Ini dia panggil qat'iyah. Ayat-ayat yang qat'i. Apabila ayat-ayat itu qat'i, maka tidak dapat tidak bagi kita orang Islam, ya, bagi kita orang Islam, ke atas orang Islam sahaja. Orang bukan Islam jangan takut. Kita bagi tahu saudara Lim Guan Sing, tolong bagi tahu orang bukan Islam, kamu jangan takut. Sebab dua sebab orang Islam tak perlu takut kepada hudud. Dua sebab. Yang pertama, hudud tak akan kena kepada orang bukan Islam. Hudud tak akan kena kepada orang bukan Islam. Kepada orang Islam, hudud ini adalah suatu balasan di dunia, supaya dia tidak menerima lagi balasan di akhirat. Orang bukan Islam, kita tak kenakan hukuman hudud. Dan dalam enactment hudud Kelantan jelas dalam section 56 disebut bahawa orang bukan Islam tak kena hudud ini. Jangan risau. Dia tak perlu risau. Yang kedua, orang bukan Islam juga tak perlu risau. Sekiranya mereka tak ada niat untuk melakukan mencuri, merompak, merogok. Orang yang takut kepada hudud ini adalah orang yang ada niat untuk melakukan jenayah. Mengapa kita perlu takut? Mengapa kita perlu bising? Kalau orang nak buat baik, kenapa kita perlu halang? Tambah pula itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi kita, apabila kita menang negeri Kelantan pada tahun 1990, bertepatan dengan perjuangan Parti Islam PAS itu sendiri adalah untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi. Maka benda yang pertama yang kita buat, selain daripada kita buat agenda kebajikan untuk rakyat, maka kita kanunkan hudud dalam Dewan Undangan Negeri dan diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri. Tetapi masalahnya, bolehkah kita laksanakan dalam negeri kita? Jawapannya adalah tidak boleh. Kerana sebahagian besar daripada kesalahan-kesalahan jenayah yang ada dalam kanun itu adalah milik kerajaan persekutuan. Ini ya saya jelaskan kepada tuan-tuan, ya. Malaysia ini adalah sebuah persekutuan. Persekutuan itu maksudnya banyak negeri bergabung membentuk sebuah negara yang besar, dan negeri ada kuasanya sendiri, pusat ada kuasanya sendiri. Tetapi kuasa yang ada kepada kerajaan pusat lebih besar daripada kuasa yang ada kepada kerajaan negeri. Ada satu undang-undang yang utama kepada Malaysia ini yang dipanggil perlembagaan. Undang-undang perlembagaan ini yang paling tinggi. Dalam perkara 4 undang-undang perlembagaan Malaysia menyebut the constitution is the supreme law of federation. Perlembagaan ini adalah undang-undang yang paling agung sekali dalam persekutuan Malaysia ini. Any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with the constitution shall be null and void. Mana-mana undang-undang yang diluluskan yang bertentangan dengan perlembagaan, dia akan terbatal. Setakat to the extent of inconsistencies, setakat yang bertentangan itu. Ini perlembagaan. Jadi perlembagaan ini tonggak, dia perlu ada. Sebab dia yang akan menentukan bidang kuasa negeri dan juga bidang kuasa pusat. Maka perlembagaan telah menentukan bidang kuasa negeri dan juga bidang kuasa pusat.
dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jadual ke-9 dia telah menggariskan senarai 1, 2 dan 3. Senarai 1 adalah kuasa kerajaan persekutuan. Senarai 2 adalah kuasa kerajaan negeri, sikit. Senarai 3 adalah kuasa bersama yang dikongsi antara persekutuan dan juga negeri. Ya. Dan tuan-tuan, undang-undang jenayah termasuk dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Dia ada dalam item nombor 4, senarai persekutuan ataupun senarai 1. Itu adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Ya, sesiapa yang melakukan jenayah membunuh umpamanya, maka hanya kerajaan pusat yang boleh buat undang-undang. Sesiapa yang melakukan jenayah merompak umpamanya, hanya kerajaan persekutuan sahaja yang boleh buat undang-undang. Sesiapa yang melakukan jenayah curi misalnya, hanya kerajaan persekutuan sahaja yang boleh membuat undang-undang. Sesiapa yang melakukan jenayah rogol misalnya, hanya kerajaan persekutuan melalui parlimen sahaja yang boleh buat undang-undang. Kerajaan negeri tidak boleh. Maka kerajaan persekutuan pun buat undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh kerajaan persekutuan dinamakan Akta. Maka undang-undang jenayah bagi Malaysia ini ada dalam satu undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan persekutuan. Nama dia Penal Code, nama dia Kanun Keseksaan. Dalam kanun keseksaan inilah ada kesalahan membunuh, ada kesalahan merompak, ada kesalahan merogol, ada kesalahan mencuri, ada kesalahan mencedera dan macam-macam lagi. Maka apabila sudah ada dalam undang-undang persekutuan, kerajaan negeri tidak berhak lagi untuk buat undang-undang. Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyebut, sekiranya undang-undang negeri buat satu undang-undang dan bercanggah dengan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan persekutuan melalui parlimen, maka undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri adalah batal, dan yang berkuat kuasa hanyalah undang-undang yang dibuat oleh kerajaan persekutuan sahaja. Itu tuan-tuan. Selain daripada itu, jenayah hudud ini adalah undang-undang Islam. Yang boleh membicarakan hudud ini adalah mahkamah syariah sahaja. Dan mahkamah syariah ini pula telah ditentukan kuasa dia oleh akta yang dibuat oleh parlimen, yang dibuat oleh pusat. Nama dia Akta Mahkamah Syariah dalam kurungan bidang kuasa 1965 revise 1984. Dalam Akta Mahkamah Syariah ini telah ditentukan bahawa Mahkamah Syariah, macam mana hebat sekalipun Mahkamah Syariah, dalam bab-bab jenayah dia hanya boleh menghukum setakat penjara tidak lebih daripada 3 tahun. Penjara tidak lebih daripada 3 tahun. Denda tidak lebih daripada RM5,000 Malaysia. Denda tidak lebih daripada RM5,000 Malaysia. Dan akhirnya rotan tidak lebih daripada 6 kali sebatan, tuan-tuan. Jadi kalau inilah bidang kuasa Mahkamah Syariah, bagaimana Mahkamah Syariah yang milik kerajaan negeri Kelantan nak melaksanakan hudud, tuan-tuan? Dan seterusnya organ bagi pelaksanaan jabatan-jabatan, contohnya polis, ini adalah jabatan persekutuan. Penjara, ini adalah jabatan persekutuan. Makanya walaupun kita meluluskan hudud ini pada tahun 1993, tuan-tuan, dah lebih daripada 20 tahun, tapi kita tak dapat laksanakan. Sebab apa? Waktu itu sepakat semua. Selain daripada amaran oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, yang surat dia masih ada disimpan. Selain daripada kita mengalu-alukan kehadiran Naib Presiden PAS Datuk Haji Hussam bin Musa. InsyaAllah saya akan menamatkan ucapan saya dalam masa 10 minit lagi. Ya. Walaupun kita telah meluluskan lebih daripada 20 tahun yang lalu, ya, Dr. Mahathir bagi amaran kepada kita, jangan laksanakan, jangan buat. Ya, kalau buat kami akan ambil tindakan. Dan pada waktu itu juga, tuan-tuan, sepakat ahli undang-undang, sama ada peguam, ahli akademik, pakar
pakar undang-undang di universiti, pakar perlembagaan sendiri pun mengatakan bahawa Kelantan tak dapat laksanakan hudud atas alasan-alasan undang-undang yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan. Sepakat tak dapat laksana, tak boleh laksanakan hudud. Maka Tok Guru kata tak apa, walaupun kita tak boleh laksanakan hudud, ya kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan bidang kuasa kita, itu di luar daripada kemampuan kita. Kalau kita buat juga, kerajaan pusat akan ambil tindakan, dan kita tak boleh nak agak apa tindakan yang kerajaan pusat boleh ambil, kita tak tahu. Contoh, dia buat macam-macam benda kerajaan pusat ni boleh buat. Ya, kerajaan Kelantan ini pernah hilang negeri pada tahun 1977, 1978. Tun Stephen Kalong Ningkan di Sarawak pernah hilang kerajaan sebab dia bertengkar dengan Perdana Menteri pada waktu itu. Kerajaan Pakatan Rakyat 5 tahun lepas pernah hilang kerajaan di Perak. Ya, jadi Tok Guru kata biar kita tak payah buat hudud, kita buat benda-benda yang kita boleh buat. Ya, prinsip fiqh pun kata, ya, usul fiqh, ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Kalau kita tak boleh nak buat semua, jangan pula kita tinggal semua. Tok Guru kata tak boleh, kita tak boleh nak buat lagi benda tu lah ni. Kita buat benda-benda lain dulu. Tok Guru kata kalau kita tak nak angkat seguni padi, seguni beras sebab takut patah pinggang kita di luar daripada kudrat kita, maka jangan tinggalkan. Sebaliknya, punggahlah secupak demi secupak naik atas rumah kita. Jadi insya-Allah sampai petang hari, kita buat kerja pagi sampai petang hari, insya-Allah seguni beras sudah ada di dapur kita, insya-Allah. Itu Tok Guru kata, itulah yang kita buat di Kelantan. Tetapi baru-baru ini, tuan-tuan, baru-baru ini ada beberapa orang ahli undang-undang yang bagi cadangan kepada kerajaan negeri Kelantan, bagi pandangan kepada kerajaan negeri Kelantan bahawa walaupun kesemua enakmen jenayah yang kita luluskan pada tahun 1993 itu kita tak dapat kesemuanya, kita boleh buat sebahagian. Kita buat dulu sebahagian mungkin, ya, ataupun kita cuba untuk buat. Insya-Allah ada jalan-jalannya. Hasil daripada nasihat pakar-pakar ini, maka kerajaan negeri Kelantan telah menubuhkan suatu jawatan kuasa yang dipanggil sebagai jawatan kuasa teknikal pelaksanaan enakmen jenayah syariah 2 1993 yang dipengerusikan oleh Datuk Timbalan Menteri Besar pada waktu itu. Dan jawatan kuasa ini pula menubuhkan satu jawatan kuasa lain, satu jawatan kuasa kecil, dia panggil jawatan kuasa pra-teknikal pelaksanaan jenayah syariah 2 1993 yang diminta saya untuk mempengerusikannya. Sebab itulah dalam hal hudud ini, walaupun ada juga orang komen macam-macam lah ni, lawan komen muka masing-masing ada Facebook, kan? Kita tak marah siapa-siapa nak komen lah. Dia kata buat apa YB Dr. Fadli duk kecek bab hudud, bukankah dia esko pendidikan? Dan galau tanah orang lah macam-macam. Sebenarnya saya bercakap bukan atas kedudukan kapasiti saya sebagai esko pendidikan. Kalau saya atas esko pendidikan mungkin betul lah saya tak boleh nak bercakap bab hudud. Tetapi saya bercakap atas dasar saya adalah bekas pengerusi bagi jawatan kuasa pra-teknikal. Dan sekarang ini saya timbalan pengerusi jawatan kuasa pra-teknikal. Jadi saya boleh bercakap atas kedudukan itulah, tuan-tuan. Maka jawatan kuasa ini kaji. Kita buat bengkel, kita buat seminar, kita buat forum macam-macam lagi untuk mengenal pasti. Kita menyediakan satu proposal, satu cadangan untuk dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal. Dan alhamdulillah, ya, kita telah siap dengan cadangan itu. Ini caranya kita mencadangkan supaya kerajaan negeri Kelantan boleh buat hudud di negeri Kelantan, insya-Allah. Dan apabila dalam sidang Dewan Undangan baru-baru ini kita tegaskan bahawa kita nak laksanakan hudud, bangun wakil daripada UMNO, dia kata kita akan sokong, dia kata. Dan dia kata kalau kerajaan pusat, kalau UMNO menghalang, kita akan keluar daripada Barisan Nasional. Alhamdulillah. Dan beberapa ketika selepas itu Datuk Seri Jamil Khair buat kenyataan di Parlimen bahawa sekiranya kerajaan negeri Kelantan nak melaksanakan hudud, insya-Allah, dia kata kerajaan pusat
tidak akan menentang. Tuan-tuan, ada orang tengok benda ini sebagai suatu perangkap kepada PAS. Ya. Mungkin ini boleh dijawab oleh naib presiden yang lebih aula, lebih berhak menjawab dalam bab politik. Saya hendak bercakap dalam bab pelaksanaan sahaja. Saya di hadapan naib presiden, saya tak berani nak bercakap soal politik, hubungan kita dengan Pakatan Rakyat. Ya, tetapi bagi saya dan bagi kita, mengapa kita tidak pandang bahawa ini adalah kemenangan kepada perjuangan kita? Mengapa kita tidak nampak bahawa apabila UMNO bersetuju untuk buat hudud di negeri Kelantan, untuk memberi peluang kepada kita buat hudud, memberi jalan kepada kita, membenarkan kepada kita untuk buat hudud, kenapa kita tidak pandang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita supaya buka pintu hati pemimpin-pemimpin pusat, bagi jalan kepada kerajaan Kelantan untuk buat hudud? Saya berpandangan begitu. Saya berpandangan bahawa ini kemenangan moral bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala sudah makbulkan doa kita, doa rakyat Kelantan dan doa umat Islam. Sekurang-kurangnya dalam keadaan umat Islam, dalam keadaan orang bukan Islam, dalam keadaan rakyat Malaysia hari ini berada dalam keadaan takut kerana jenayah berat berleluasa, jenayah bunuh berleluasa, rogol berleluasa, rompak berleluasa, curi berleluasa. Itu menunjukkan bahawa Allah murka kepada kita. Itu menunjukkan bahawa Allah mahu hukuman Allah ini dilaksanakan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita laksanakan, dan Allah buka pintu hati mereka untuk bagi jalan kepada kita. Macam perjuangan kita untuk dapatkan royalti petroleum. Kita berjuang untuk dapatkan royalti petroleum. Kita usaha ke sana sini. Pemuda-pemuda kita yang tak jemu-jemu dalam ar itu berusaha untuk berjuang menuntut royalti kepada rakyat Kelantan ke sana kemari, tanpa jemu, tanpa puas, hilang duit, usaha mereka, tenaga mereka untuk dapatkan royalti. Satu masa nanti, hasil daripada doa rakyat Kelantan, satu masa nanti apabila UMNO tersepit, maka dia akan bagi royalti kepada kita, insya-Allah. Dan masa itu kita anggap itu sebagai kemenangan bagi kita. Walaupun mungkin ada setengah orang kata mungkin perangkap dia bagi royalti, tak apalah, itu pandangan dia. Tapi pandangan kita, ini adalah satu kemenangan kepada perjuangan kita, tuan-tuan. Maka kerajaan negeri Kelantan tekad. Dalam mesyuarat Exco baru-baru ini kita telah menetapkan kalau begini keadaannya, insya-Allah kita tetapkan 2015 kita akan laksanakan hudud di Kelantan. Dan kita buat persediaan secara rapi. Kalau ada tuan-tuan yang bertanya, sudah buat ke persediaan? InsyaAllah kita berusaha untuk buat persediaan secara rapi. Kita ada masa-masa yang kita peruntukkan untuk buat persediaan-persediaan tersebut. Termasuklah kita menggunakan cara yang dibenarkan melalui perlembagaan. Kita tak nak langgar perlembagaan. Ya, kita akan bawa apa yang dinamakan sebagai Private Members Bill dalam Parlimen. Ahli Parlimen kita ke insya-Allah akan diputuskan. Siapa-siapa akan diputuskan akan bawa satu bil ataupun satu rang undang-undang di Parlimen. UMNO janji nak sokong. Ya, kita tengok. Kita usaha saja. Ya, kita usaha saja. Kita tak tahu sama ada mereka menyokong ataupun tidak. Tetapi oleh kerana mereka janji nak sokong, kita usaha. Dan masa itulah orang akan tengok siapa sebenarnya benar-benar ikhlas untuk memperjuangkan hudud ini. Siapa yang sebenarnya mempolitikkan hudud ini. Ya, tuan-tuan, dalam hudud ini bagi PAS, kita bukan nak mempolitikkan hudud, tuan-tuan. Sebab itulah kita merayakan hudud ini setiap tahun, saban tahun, tuan-tuan. Bukan musim pilihan raya saja. Walaupun ada orang kata kita hanya sebut bab hudud ini musim pilihan raya. Tidak, tuan-tuan. Setiap tahun kita merayakan hari hududullah, supaya hati orang Kelantan ini sentiasa ingat bahawa ada satu tanggungjawab besar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi belum terlaksana di Kelantan. Jadi dalam soal hudud ini, ya, kita bukan nak berpolitik, ya, tetapi kita nak menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Politik, kita adalah parti politik daripada dulu sampai sekarang. UMNO sentiasa mencari jalan untuk memerangkap kita, tapi kita alhamdulillah 25 tahun, hampir 25 tahun kita merentah Kelantan, walaupun dia sentiasa nak memerangkap kita, ya.
Walaupun katakanlah mereka nak perangkap kita, tapi oleh kerana niat kita ikhlas nak menegakkan hukum Allah, mudah-mudahan kalau niat mereka nak memerangkap kita bukannya ikhlas nak sokong kita, Allah jadikan perangkap yang mereka pasang itu kena menjerut leher mereka insya-Allah sendiri. Maka kita cadangkan di parlimen untuk minta kebenaran daripada parlimen meluluskan satu akta di bawah perkara 76A1 bagi membenarkan kerajaan negeri Kelantan melaksanakan hukum hudud walaupun di luar bidang kuasanya. Itu yang pertama. Rang undang-undang yang kedua insya-Allah adalah rang undang-undang bagi meminda Akta Mahkamah Syariah dalam kurungan bidang kuasa 1965 bagi memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah khas di Kelantan, mempunyai bidang kuasa untuk menghukum pesalah-pesalah hudud, pesalah-pesalah qisas sehingga maksimum sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata potong tangan, potong tangan. Kalau kata 100 kali sebatan, 100 kali sebatan insya-Allah. Itulah perancangan kita, mudah-mudahan tuan-tuan hasil daripada sokongan tuan-tuan, dan kita minta sokongan yang tidak berbelah bagi daripada tuan-tuan. Ya, kita minta sokongan daripada seluruh rakyat Kelantan dan seluruh orang Islam. Kalau orang kafir itu menentang, kita tidak salahkan mereka sebab itu tak ada kena mengena dengan mereka. Dan cukup baik bagi kita kalau dia berkecuali pun. Tak payah sokong, tak apa, dan tak payah, jangan tentang saja sebab ini tak ada kena mengena mereka dengan mereka. Ya, tapi setiap orang Islam, kesemua 137 orang wakil rakyat parlimen Islam yang ada dalam parlimen, menjadi kewajipan bagi anda semua untuk menyokong hudud ini. Sebab ini adalah perintah Allah sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan tadi. Itu adalah untuk pusingan yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh pengurusi tadi. Sekiranya ada ruang dan masa, tuan-tuan mungkin boleh bertanya dan boleh mencadangkan ke arah bagaimana caranya kita nak melaksanakan hudud di Kelantan. Kita pakat-pakat bina, jangan kita pakat-pakat runtuhkan. Ya, jangan pula kita pakat-pakat tidak menggalakkan. Bagi semangat kepada kerajaan negeri. Ini tidak ada di kalangan kita yang melemahkan semangat ada. Kalau kita ada buat melemahkan semangat, adakah kita membantu, menyokong? Ya? Sebaliknya cari jalan supaya kita semua ini secara bagaimana cara sekalipun, ya, menulis ke dalam Facebook apa ke, walaupun satu ayat, kita tunjukkan kita menyokong, insya-Allah, bagi semangat kepada kerajaan negeri dan bagi kekuatan kepada rakyat Kelantan. Insya-Allah kalau kita dapat laksanakan, kita akan jadi contoh yang baik dan kita ada saham sejarah bagi Malaysia insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.